Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kita akan melihat tajuk sejarah perkembangan bahasa Melayu. Daripada sini, kita akan bahagi kepada tiga tajuk iaitu pertama, sejarah perkembangan tulisan bahasa Melayu Pramerdeka dan Pasca Merdeka dan akhir sekali ialah cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Okey, sebelum kami memulakan perbincangan, ingin saya memperkenalkan diri, iaitu saya sendiri ialah Haziq Imran bin Syamuddin dan akan dibantu oleh dua sahabat saya, iaitu Ali Imran bin Zulkifli dan Muhammad Afiq Ajmal bin Jamal. Sebelum itu, kita melihat kepada pengenalan. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang telah wujud sekian lama. Bahasa ini dikenali sebagai bahasa antarabangsa pada abad ke-7 Masihi hingga ke abad ke-19. Namun, bahasa Melayu telah mencapai kegemilangan apabila diisytihar sebagai bahasa rasmi dan bahasa persuratan di kawasan Seratap. Namun, bahasa ini terus merosot apabila kedatangan penjajah kerana dipaksa untuk menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa rasmi dan pahantar dalam pendidikan. Walau bagaimanapun, bahasa Melayu terus digunakan sehingga sekarang walaupun telah banyak meminjam bahasa lain supaya menjadi bahasa yang rasmi. Tajuk yang akan saya sampaikan ialah sejarah perkembangan tulisan dalam bahasa Melayu. Terdapat banyak tulisan yang ditemukan pada batu bersurat di kawasan Nusantara yang menunjukkan bahawa masyarakat Melayu telah menggunakan tulisan pada abad ke-7 Masihi lagi. Tulisan yang ditemukan itu ialah tulisan Palava, iaitu merupakan tulisan masyarakat Hindu yang datang ke tanah Melayu. Menurut Jaspan dan Siti Hawa Saleh, beliau menyatakan bahawa sebelum orang Melayu menggunakan tulisan Palava, orang Melayu telah mempunyai tulisan sendiri, iaitu tulisan rancong. Tulisan ini terus berkembang mengikut peredaran zaman. Seterusnya, sistem tulisan bahasa Melayu terbagi kepada tiga. Pertama, sistem tulisan rancong, kedua ialah Palava dan ketiga ialah Kawi. Pertama, tulisan rancong ialah merupakan tulisan terawal di alam Melayu yang banyak digunakan di Sumatera Selatan seperti Bangka Hulu, Hulu Palembang, Lampung, Rejang, Jambi dan Minangkabau. Tulisan ini sering ditulis atas kayu, batu dan kepingan logam. Namun tulisan ini hanya kekal sehingga abad ke-18. Kedua ialah tulisan Pallava. Tulisan ini berasal dari India dan dibawa oleh orang Hindu ke kawasan Melayu seperti di Sriwijaya dan Palembang. Tulisan ini menerima banyak pengaruh bahasa Sanskrit dan sering digunakan sebagai bahasa pentadbiran dan ilmu pengetahuan. Penemuan terawal tulisan ini ialah di daerah Muara Kaman yang ditulis pada tiang batu persembahan iaitu Yupa. Tulisan yang terakhir iaitu tulisan Kawi. Tulisan ini berasal dari perkataan Sanskrit yang bermaksud penyair. Tulisan ini juga berasal daripada huruf Vanki ataupun Wengi, iaitu huruf orang Pallava yang berasal dari Coromandel, India. Menurut Nik Safia, sistem tulisan Kawi telah menurunkan pelbagai bahasa daerah seperti Batak, Rejang, Lampung dan Kerinci. Tulisan ini ditulis pada daun lontar dan batu yang dijumpai di Joreng dan Tapanuli. Seterusnya, kita akan melihat kepada sistem ejaan. Sistem ejaan terbagi kepada dua, iaitu sistem ejaan Zakbar dan sistem ejaan Rumi Kongres. Sistem ejaan Zakbar merupakan sistem yang pertama dalam sistem ejaan Rumi Bahasa Melayu yang dihasilkan oleh Zainal Abidin Ahmad, iaitu sastrawan Bahasa Melayu di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim pada tahun 1924. Contoh buku yang menggunakan ejaan ini ialah buku Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1 tahun 1926 dan Daftar Jawi Rumi 1949. Seterusnya ialah sistem ejaan Rumi Kongres. Sistem ejaan ini merupakan hasil dalam salah satu sidang di bawah jawatan kuasa ejaan dan bunyi bahasa Melayu pada 16 hingga 21 September 1956. Sidang tersebut telah menghalusi 3 kertas kerja tentang ejaan dan bunyi bahasa Melayu. Sidang tersebut juga telah membuat 16 ketetapan tentang ejaan bahasa Melayu.
dua ketetapan tentang bunyi bahasa dan satu tentang ketetapan tulisan Jawi. Terdapat tiga perkara yang ditekankan dalam sistem ini iaitu penggunaan vokal dalam bahasa Melayu, penggunaan konsonan dalam ejaan Rumi Kongres dan penggunaan sempang dalam sistem ejaan Rumi Kongres. Yang terakhir ialah pedoman ejaan Rumi Bahasa Melayu. Ia merupakan sistem ejaan yang menjadi panduan umum pada masa kini atau dikenali sebagai sistem ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia yang dirasmikan pada 16 Ogos 1972. Sistem ini tercetus daripada perjanjian penyatuan ejaan Rumi bagi bahasa Melayu dan Indonesia yang dipersetujui pada tahun 1967. Di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka merupakan badan yang bertanggungjawab untuk menyusun pedoman ejaan Rumi. Contohnya ialah Abjad Bahasa Melayu, huruf vokal, huruf konsonan dan huruf diftong. Itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada sahabat saya iaitu Afiq Ajmal bin Jamal. Terima kasih sahabat saya, Haziq Imran. Seterusnya kita beralih kepada sejarah perkembangan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka. Menurut Khairuddin Ghazali dan Mastura pada 2014, bahasa Melayu pra-merdeka ialah perkembangan bahasa Melayu sebelum tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Manakala bahasa Melayu pasca merdeka pula bermula selepas 31 Ogos 1957 hingga tahun 1967. Bahasa Melayu pada ketika itu telah dijadikan bahasa kebangsaan Persekutuan Tanah Melayu melalui peruntukan undang-undang. Seterusnya, peranan pejabat karang mengarang. Pertubuhan pejabat karang mengarang merupakan ilham O.T. Dussek setelah melawat Balai Pustaka di Indonesia. Pertubuhan ini ditubuhkan di Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) pada tahun 1942. Tujuan penubuhan ini untuk mengatasi masalah kekurangan bacaan sekolah-sekolah Melayu, khususnya masyarakat Melayu. Peranan pejabat karang mengarang ini ialah menerbitkan buku untuk bacaan sekolah Melayu dalam pelbagai bidang seperti penulisan, ejaan, tata bahasa Melayu, sejarah, ilmu hisab, ilmu alam dan kesihatan. Pejabat karang mengarang juga memainkan peranan dalam membina asas pengetahuan bahasa Melayu dan ilmu karang mengarang dalam kalangan orang Melayu. Pejabat ini turut menyumbang perkembangan bahasa dan persuratan Melayu dan memajukan pendidikan orang Melayu. Kita teruskan dengan peranan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa atau lebih dikenali sebagai PBMPB ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor Bahru, Johor, yang diasaskan oleh Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman Anda dan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Pakatan ini berperanan untuk memelihara, memperlengkapkan dan memodenkan bahasa Melayu. Pakatan ini juga turut memainkan peranan untuk menyeragamkan ejaan, mencipta perkataan baharu, menyediakan daftar kata dan memelihara ejaan Jawi. Peranan Angkatan Sastrawan 50. Asas 50. Asas 50 merupakan pertubuhan sebelum merdeka yang ditubuhkan pada 6 Ogos 1950. Sumbangannya amat besar kepada perancangan dan perkembangan bahasa Melayu. Persatuan ini dibentuk oleh satu angkatan penulis generasi muda seperti Tongkat Puaran, Keris Mas, A. Samad Ismail dan Masuri S.N. Ashraf. Asas 50 berperanan untuk mengembangkan bahasa dan kesusastraan Melayu serta memajukan pendidikan orang Melayu. Selain itu, Asas 50 turut berperanan dalam perkembangan bahasa Melayu dalam aspek ejaan dan peristilahan sehingga
mengangkat taraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Mari kita beralih kepada bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Laporan Barnes 1951. Dipengerusikan oleh L. J. Barnes. Ditubuhkan untuk mengkaji dan memperbaiki pendidikan oleh orang Melayu. Laporan Barnes memberikan cadangan radikal iaitu menghapuskan sekolah vernacular yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar. Laporan ini mencadangkan supaya menubuhkan sekolah dui bahasa yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Ini menimbulkan ketidakpuasan hati ketiga-tiga kaum pada ketika itu. Laporan Fenwu. Jawatankuasa Fenwu ditubuhkan di bawah pimpinan Dr. W. P. Fan dan Dr. Wu Teh Yao. Laporan ini menjelaskan bahawa orang Cina menentang sebarang penurunan taraf bahasa Cina ke peringkat lebih rendah. Seterusnya, menyokong supaya sistem persekolahan majmuk dikekalkan dan memberi pengiktirafan kepada bahasa Cina selain bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Laporan ini juga cuba untuk memperkasakan sekolah-sekolah vokasional dan menyediakan buku teks yang menggambarkan kecintaan kepada tanah Melayu untuk membezakan buku teks yang ditulis dalam bahasa Cina. Ordinan Pelajaran 1952 ditubuhkan dengan tujuan untuk mengkaji laporan Barnes dan laporan Fenwu serta mencari satu jalan tengah yang baik. Ordinans Pelajaran 1952 menetapkan bahawa sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan. Bahasa Cina dan Tamil dijadikan sebagai bahasa ketiga tetapi tidak menjadi sebahagian daripada sistem persekolahan kebangsaan. Usul ini tidak terlaksana kerana kekurangan kewangan, guru terlatih dan mendapat bantahan daripada masyarakat Cina dan India. Kerajaan telah membentuk jawatankuasa khas untuk memutuskan penggunaan dua bahasa di sekolah Melayu dan penggunaan tiga bahasa di sekolah Cina, Tamil, sekolah jenis kebangsaan Inggeris. Laporan Razak 1956. Jawatankuasa Pendidikan 1956 dipengerusikan oleh Dato' Abdul Razak Husin sebagai Menteri Pelajaran pada ketika itu. Laporan jawatankuasa ini dikenali sebagai Penyata Razak 1956. Penyata ini telah mengemukakan dua elemen penting dalam dasar pendidikan yang dianggap dapat menyuburkan semangat perpaduan negara. Pertama, sistem persekolahan yang sama bagi semua penduduk dan penyeragaman kurikulum yang bercorakkan kebangsaan. Penyata Razak mengemukakan beberapa cadangan dengan mengambil kira bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama. Antara cadangannya ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Yang kedua, mewajibkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk semua sekolah rendah dan sekolah menengah. Yang ketiga, sekolah-sekolah rendah ditukarkan kepada sekolah kebangsaan dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar, manakala sekolah jenis kebangsaan pula boleh menggunakan bahasa ibunda masing-masing sebagai bahasa pengantar. Guru-guru sekolah rendah dan sekolah menengah hendaklah berkelayakan sahaja. Pengenalan Bahasa Melayu Moden. Akta Pendidikan 1996 telah meletakkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan kecuali di sekolah jenis kebangsaan. Bahasa Melayu dijadikan mata pelajaran wajib untuk semua sekolah dan institusi pendidikan. Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa Pustaka berperanan untuk menggubal dasar-dasar khusus, menyusun dan membina serta mengembangkan bahasa dan sastra mengikut kebijaksanaan sendiri. Selain itu, Dewan Bahasa Pustaka turut berperanan memperkembangkan bakat-bakat sastra dalam kalangan rakyat Malaysia, khususnya dalam bahasa kebangsaan.
Dewan Bahasa Pustaka juga berfungsi untuk mencetak dan menerbit atau membantu percetakan dan penerbitan buku-buku, majalah-majalah, risalah-risalah dan kesusasteraan lain dalam bahasa-bahasa lain serta membakukan sebutan dan membentuk istilah-istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Yang terakhir, kerjasama serantau dan pengantarabangsaan. Dalam mentadbirkan bahasa Melayu di peringkat serantau, pelbagai jalinan kerjasama telah dijalankan bersama untuk memperkukuh bahasa Melayu. Antaranya ialah penubuhan Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu (MABM), Majlis Sastra Asia Tenggara (MASTERA), Jaringan Pustaka dan Forum Kerjasama Penerbitan Serantau (FORCAPS). Kesemua jalinan kerjasama serantau ini diusahakan untuk mengangkat bahasa Melayu ke martabat yang tertinggi. Itu sahaja daripada saya. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh sahabat saya, Ali Imran. Sekarang saya akan menerangkan tentang cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Antara cabaran dalam bahasa Melayu adalah pendidikan, ekonomi, pentadbiran kerajaan, keracunan bahasa dalam media sosial, percampuran kod, selanga dan penerapan elemen hak asasi. Cabaran yang pertama adalah pendidikan. Bahasa Melayu dianggap sebagai isu pengantarabangsaan dalam bidang pendidikan kerana kekurangan kedua-dua sumber material dan bukan material. Menurut Lim Kim Hui dan Har Wai Mun, sumber material termasuk guru terlatih, pelatih guru, bahan pengajaran, bahan kesusasteraan, kamus, penerbit multinasional dan komputer dan perisian komputer untuk rancangan radio dan televisyen. Selain itu, bahan bukan material termasuk pakar bahasa Melayu yang boleh menyumbangkan pengetahuan dan kemahiran mereka. Terdapat cabaran bahasa Melayu dalam bidang pendidikan, antaranya subjek bahasa Melayu dan subjek sejarah sebagai subjek wajib lulus dalam peperiksaan. Selain itu, peranan guru yang kurang menekankan penggunaan bahasa Melayu dalam proses pembelajaran. Selain itu juga, minat murid untuk mempelajari dan mendalami bahasa Melayu semakin pudar. Cabaran yang kedua adalah bidang ekonomi. Bahasa Melayu dalam bidang ekonomi hari ini masih jarang digunakan. Ini bukan sahaja berlaku dalam masyarakat tempatan tetapi juga di peringkat global. Kepentingan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi yang pelbagai bidang pecahannya perlu diambil kira dengan teliti. Bahasa Melayu dikatakan sukar digunakan dalam perdagangan dan tidak mempunyai nilai ekonomi atau komersial. Sebagai contoh, dokumen perniagaan syarikat swasta masih menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Bahasa Inggeris mendominasi 100% industri penghotelan, syarikat jualan kereta, barangan elektrik dan komputer. Cabaran yang ketiga adalah pentadbiran kerajaan. Perbezaan yang ketara dari segi latar belakang, bahasa dan kepercayaan menjadi halangan dalam mentadbir sesebuah kerajaan. Pengaruh kedatangan British ke Tanah Melayu memberi kesan dalam sistem pentadbiran negara. Penggunaan bahasa Inggeris yang masih menjadi keutamaan penduduk Malaysia. Sehinggakan surat menyurat untuk dihantar kepada pihak antarabangsa juga menggunakan bahasa Inggeris bukannya bahasa Melayu. Pihak kerajaan perlu tegas dalam penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran agar penggunaan bahasa Melayu diperluaskan sehingga ke peringkat antarabangsa. Lebih buruk lagi, orang Melayu sendiri tidak menghargai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, malah menganggap siapa yang berbahasa Melayu itu kolot dan ketinggalan zaman. Cabaran yang keempat adalah keracunan bahasa dalam media sosial. Antara media sosial yang terkenal adalah Instagram, Twitter, TikTok dan banyak lagi. Di dalam media sosial banyak menggunakan bahasa rojak iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris bercampur dalam satu ayat. Masyarakat mudah terpengaruh dengan trend yang dibawa oleh orang barat yang mempunyai dialek yang berbeza mengikut tempat. Cabaran yang kelima adalah percampuran kod. Percampuran kod berlaku apabila seseorang itu menukarkan bahasa secara berganti-ganti dalam topik perbincangan yang sama.
Percampuran kod sinonim dengan bahasa rojak yang sering kita gelarkan apabila seseorang itu mencampurkan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris dalam perbualan. Antara cabaran dari pencampuran kod ini adalah masyarakat mudah terikut dengan pengaruh luar. Selain itu, masyarakat juga sudah terbiasa dengan bahasa rojak disebabkan oleh didikan dari kecil. Mereka menganggap bahasa Melayu adalah perkara yang remeh. Oleh itu, mereka menggunakan bahasa rojak secara berleluasan. Cabaran yang seterusnya adalah selanga. Selanga merupakan penggunaan bahasa yang tidak teratur dan tidak sopan. Contohnya, selanga tidak mengikut peraturan tata bahasa Melayu. Selanga juga boleh merosakkan akhlak dan adab seseorang. Cara untuk mengetahui penggunaan selanga adalah dengan selanga menggunakan bahasa yang kesat dan tidak berlapik. Cabaran yang seterusnya adalah penerapan elemen hak asasi. Penerapan elemen hak asasi adalah penting dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, aspek kemanusiaan dan pentadbiran kerajaan. Hak asasi ini boleh disemai dalam diri sejak kanak-kanak. Ibarat pepatah, meluntur buluh biar dari rebungnya. Ibu bapa mesti mengajar anak mereka disiplin dalam pembentukan generasi muda Melayu yang berjaya. Masyarakat di sekeliling mereka juga memainkan peranan yang besar. Selain itu, penerapan elemen hak asasi boleh membantu setiap orang menguasai bahasa Melayu. Masa depan bahasa Melayu. Generasi Z adalah harapan negara untuk mengembangkan bahasa Melayu di dalam dan di luar negara. Kita mesti mengekalkan bahasa Melayu agar ia tidak pupus ditelan kemajuan dunia. Oleh itu, semua pihak mesti bekerjasama untuk memastikan bahasa Melayu terus berkembang. Untuk mengekalkan kemerdekaan bahasa Melayu, terdapat beberapa tindakan yang boleh diambil. Antaranya, guru perlu mendalami bidang bahasa dan pendidikan. Murid-murid mendapat pengetahuan yang lebih luas tentang bahasa Melayu. Ibu bapa menerapkan kemahiran komunikasi dalam bahasa Melayu kepada anak-anak sejak kecil. Selain itu, kerajaan mesti bekerja keras untuk memajukan bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa. Kesimpulan, bahasa Melayu bukan sekadar bahasa pertuturan. Perkembangan bahasa Melayu menunjukkan betapa pentingnya bahasa itu untuk negara kita sehingga tokoh terdahulu sanggup melakukan apa sahaja untuk memertabatkan sebagai bahasa kebangsaan rasmi. Apabila kita dipengaruhi oleh bahasa luar, kita lupa akan kepentingan bahasa ibunda kita. Kini, generasi muda mempunyai tanggungjawab untuk meneruskan dan mengembangkan bahasa Melayu untuk mencapai tahap antarabangsa. Sudah jelas bahawa bahasa Melayu adalah bahasa yang menggambarkan identiti dan lambang negara. Oleh itu penting untuk mengekalkan bahasa ibunda kita agar ia tidak ditelan zaman dan rosak oleh kemajuan. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sebelum itu, izinkan saya berpantun sebentar. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan jua kami pohonkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekian, terima kasih.